ni, dan kita akan mulakan sekarang. InsyaAllah, Alhamdulillah, selamat datang lagi sekali. Dan nama saya Amran bin Rahman, selaku moderator, facilitator pada Malam ini. Saya sudah berada dalam ikhtisas ni baru tahun lepas ya. Kita mulakan pada bulan April tahun lepas, dah masuk yang tahun kedua sekarang ni. Pengalaman saya dalam bidang takaful semenjak tahun 2003 bersama dengan Takaful Ikhlas. Sebelum tu saya bersama dengan company lain, conventional insurance, selama almost dalam 16 tahun. Jadi kalau nak kira pengalaman pecah mencelik, kira kerjaya saya paling lama lah, dalam kira 30 tahun dalam bidang ni, barulah 30 tahun. Ada orang lain tu ada yang dah sudah 40 tahun atau lebih lah. Jadi malam ni kita nak buka meja kita lah, buka cerita dengan orang yang sangat berjaya. Dia ni adalah orang yang cemerlang dalam dia punya kerjaya sebelum ni. Dia menjadi $1 million round table ya, MDRT, dengan kata 4 kali ya. MDRT ni adalah satu tahap anugerah yang paling tinggi dalam industri insurans dan takaful. $1 million round table, macam mana kita tanya macam mana dia buat dan macam mana dia boleh berada sampai ke tahap ni, dan macam mana dia punya vision mission akan datang. Memang tak senang lah menjadi $1 million round table ni, sebab saya pun pernah juga berdapat MDRT ni semasa di syarikat yang lama, dan memang saya rasa orang kata kerjanya tak mudah lah. Kalau orang tak pernah dapat tu memang tak mudah, ibarat macam kita nak naik Gunung Everest lah ya. Setengah mati masa tu. Tapi insyaAllah bila kita dah dapat tu, rasa lah tak susah sangat, boleh semua, orang lain semua boleh buat. Jadi kita dengar malam ni. Jadi tanpa kita berlengah masa, kita menyebut kita punya penceramah khas pada malam ni yang berbahagia, Puan Zuraidah. Puan Zuraidah, boleh dengar ke? Ya, boleh. Okay. Alhamdulillah. Okay, selamat datang ke ikhtisas. Walaupun sebelum ni pernah join ikhtisas, saya belum sempat lagi berjumpa secara berdepan, tapi kita berjumpa malam ni secara alam maya, insyaAllah. Dan insyaAllah rezeki terjumpa secara yang depan, face to face pula. Okay. Jadi malam ni adalah turn Puan Zuraidah untuk memberi presentation, persembahan tentang apa itu business opportunity success seminar, dan apa yang kita dapat daripada sesi ini, apa yang bakal-bakal rakan daga yang kita boleh capai dalam bidang ni. Kita dah ada testimoni yang sangat bagus, kita dah ada orang yang sudah capai satu tahap yang sangat tinggi dalam kerjaya ini. Dan mungkin sebelum Puan Zuraidah memberi persembahan dalam segi apa yang kita panggil slide yang sudah disiapkan, mungkin Puan Zuraidah boleh perkenalkan diri dululah. Okey, siapa diri Puan Zuraidah, keluarga macam mana, asal usul apa, dulu kerja apa, macam mana Puan Zuraidah boleh sampai ke tahap level sekarang ni yang jadi $1 million round table tu semualah. Dan kenapa boleh join ikhtisas ni, kenapa tiba-tiba boleh tukar pemikiran daripada yang biasa punya conventional 3 tier tu, yang cara Islamik 3 tier, kepada yang ikhtisas ni. Mungkin ada orang ramai nak tahu kan, kenapa boleh buat satu dipanggil penghijrahan kepada satu sistem yang baru lah, agak baru di Malaysia ni, khasnya untuk orang-orang Melayu Muslim kita. Okay, silakan Puan Zuraidah. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Amran. Dengar saya ke? Boleh dengar, insyaAllah. Boleh dengar ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, nervous lah saya sikit malam ni sebenarnya. Walaupun tak ada crowd di depan kan, tapi first time live untuk BOP ni. Jadi pertama kali saya nak ucap syukur kepada Allah Ta'ala kerana memberi saya peluang untuk berkongsi tentang satu program yang saya kira amat bermakna, amat penting untuk semua rakan-rakan niaga ataupun orang luar di sana yang tengah mencari satu model ataupun satu model perniagaan yang orang kata boleh menjana income yang lebih lah. Itu bagusnya sebenarnya. Kemudian second, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan ikhtisas khususnya
terutamanya kepada CEO Etisaas iaitu Cik Syarul Nizam, kerana beliau lah saya berada di sini. Juga kepada seluruh kaki tangan di bawah HQ di Etisaas, dan juga tak lupa kepada saya punya pihak pengurusan Taqwa Wealth Advisory, anchor boss di Ipoh, iaitu di bawah Taqwa Wealth Advisory. Kalau Cik Amran nak tahu, dah tahu kan? Asyik. Taqwa Wealth Advisory, anchor boss dia di Ipoh. Saya nak ucapkan di sini, saya nak ambil peluang untuk ucapkan ribuan terima kasih juga kepada staff saya, staff anchor boss lah, iaitu Puan Nur Ain yang banyak bantu saya juga untuk mengemaskan kini slide ni kan. Kemudian kepada family saya juga, kepada anak-anak, kepada suami yang banyak memberi saya support selama ni, memberi support dan keizinan untuk saya meneruskan perniagaan dalam bidang takaful. So sebenarnya tak tahu nak cerita asal-usul saya ni sebenarnya Cik Amran ya. Tapi nak ceritanya panjang lebar lah kan. Tapi sikit lah. Saya berasal daripada Taiping Perak. Taiping. Saya orang Taiping. Saya orang kampung biasa je. Jadi tak mendapat pendidikan yang tinggi pun sebenarnya masa zaman sekolah dulu. Hanya sampai di tingkatan 6 form 6. Dan saya memilih bahagian ekonomi. Kemudian selepas boleh sikit je lah tentang saya jadi selepas tamat persekolahan tu saya mendapat peluang pekerjaan di Maybank Finance Berhad, bahagian dalam department account department di KL. Selama 5 tahun juga dalam banking, sedikit sebanyak tahulah juga tentang kewangan kan. Kemudian sedikit banyak tahulah macam mana tentang profit and loss bank. Kemudian saya berpindah ke Ipoh. Saya meneruskan dalam bank, transfer ke cawangan di Ipoh. Kemudian resign, saya sambung di bahagian pendidikan pula, saya jadi cikgu. Saya menjadi seorang guru di sekolah, saya mengajarlah di sekolah rendah agama di Tanjung Rambutan. Ustazah lah ni. Tak ada ustazah. Tak adalah ustazah. Tapi saya option akademik lah, bahasa Inggeris dan matematik untuk darjah 6, tahun 6 di PSR. Kemudian barulah saya berjumpa dengan takaful selepas itu. Selepas saya resign tahun 2010. Saya resign 2009 mengajar, 2010 saya jumpa takaful. Saya memang mencari satu perniagaan sebenarnya, Cik Amran ya. Saya memang suka berniaga. Saya suka bisnes. Sebab mungkin mak ayah saya, arwah ayah saya dulu buat niaga nasi lemak dekat kampung. Jadi saya tengok dia berniaga ni macam best je, hari-hari dapat cash kan, hari-hari ada cash flow. Jadi bila dekat Maybank pun saya buat account bank, saya tahu profit bank berapa, net profit sebulan. Daripada situ saya memang suka berniaga. Yang pentingnya perkara pertama yang saya suka berniaga adalah apabila saya makan gaji, saya sangat stres. Saya sangat stres makan gaji sebab kerja 999 ni bukan 95. Kemudian gaji tak setimpal dengan usaha kita. Betul. Gaji pula tak setimpal dengan usaha kita. Jadi saya memang tak suka. Jadi saya sentiasa daripada start makan gaji, sentiasa mencari alternatif lain untuk berniaga. Dan macam-macam bentuk perniagaan saya buat masa tu. Masa saya tengah kerja pun di Maybank dan juga mengajar di sekolah, saya buat macam-macam part time berniaga. Direct selling lah. Pernah masuk MLM pernah lah ya? Pernah masuk MLM. Semua produk saya pernah buat. Kan, macam-macam produk saya pernah buat. Sebab saya suka dapat cash. Saya suka dapat cash. Kan? Jadi masa pun fleksibel dan saya boleh tentu kalau rajin saya dapat lebih. Sebab tu saya suka berniaga. Jadi bila bertemu dengan saya punya ex leader saya di company sebelum ni, 2010 tu saya memang teruja lah. Dan saya fikir inilah peluang yang saya kena rebut apabila saya dah jumpa satu bentuk perniagaan yang zero modal. Ini mula di Ipoh ke?
Ipoh. Mula di Ipoh, Saya jumpa saya punya ex-leader sebelum ni, saya jumpa di Ipoh dan bila saya pergi berjumpa dengan dia, bila dia interview saya dan saya tahu bisnes takaful satu-satunya perniagaan yang zero modal. Jadi sebelum ni saya buat bisnes semua ada modal, walaupun direct selling kan kena keluar modal juga. Tetapi takaful sebabnya dia tak ada modal. Itu pertama sebab saya join takaful. Modal Elio ya. Modal Elio je. Kedua sebabnya saya suka share dengan orang. Saya suka bercakap. Saya suka share dengan orang. Itu antara sebab saya join takaful. Yalah, asalnya cikgu kan dia memang suka mengajar, suka sharing dengan orang. Betul. Cikgu lah. Betul, sebab cikgu kan suka bercakap kan depan murid. Jadi bila platform takaful tu sangat sesuai dengan jiwa saya lah. Sebenarnya. Dakwah tu. Betul, satu perjuangan sebenarnya. Satu perjuangan di mana memang perjuangan kita berbeza dengan zaman Rasulullah dulu. Tapi inilah perjuangan kita. Perjuangan berbeza tapi matlamatnya sama. Kita nak bantu orang. Betul. Nak bantu daripada sudut yang berbeza. Jadi mungkin boleh kongsi pencapaian. Sebelum tu ada orang tanya dalam chat ni, taping asal ke mana kawasan taping tu, mungkin ada orang kampung kot. Ada orang kampung dalam ni. Taping di Selinsing Simpang 4. Simpang 4. Selinsing Simpang 4. Itu asal saya lah. Okey. Teruskan. Boleh cerita tentang pencapaian dalam bidang ni. Apa yang dah rasa seronok, apa yang dapat. Pencapaian saya ada dalam slide ni sebenarnya. Saya dah ada. Alright. Tapi itulah dia. Saya 2010 join takaful. Sehinggalah sekarang. Hampir 10 tahun lebih lah. Okey, sebelum kita mulakan slide tu, mungkin nak bagi dia panggil warning dululah, amaran. Amaran kepada kita punya pendengar penonton, mungkin dia nak dengar benda-benda yang seronok-seronok saja kan. Mungkin ramai orang dia tak tahu kita susahnya ketika dalam proses untuk nak berjaya tu, orang tengok benda ni sedap, bagus, macam orang kata tengah kempen lah. Kita sekarang dalam BOP ni, BOSS ni kita tengah kempen benda yang bagus-bagus. Tapi mungkin untuk orang yang baru tu dia kena ambil tahu juga sebelum dia orang nak decide buat keputusan dalam bidang ni, dia kena buat persediaan apa yang patut mereka ada sebelum mereka nak buat keputusan nanti. Adakah mereka sanggup untuk melakukan sesuatu benda ni dalam segi kita panggil cabaran, roadblock, sebab masing-masing semua akan ada menempuhi dalam bila mereka nak mula sesuatu perniagaan tu, ada sampai ada satu stage dia panggil blur punya stage, confused. Betulkah aku nak buat takaful ni? Betulkah aku nak buat ni? Jadi benda tu akan menyebabkan orang akan mungkin give up ya. Limra pun beritahu kan 7 daripada 10 orang akan give up dalam masa tahun pertama sebab dia tak nampak jalan tu, hala tuju. Jadi benda ni mungkin Puan Zuraida boleh bagi nasihat awal sebelum mereka ni, ini bukan ikut-ikut orang je. Ini adalah satu keputusan yang you kena buat untuk jangka masa panjang yang you akan boleh jadi menjadi berjutawan. Tapi sebelum tu, apa persediaan yang mungkin Puan Zuraida boleh bagi nasihat kepada orang sebelum kita nak dengar benda-benda yang elok-elok saja ni. Betul, setuju. Saya suka soalan tu Cik Amran. Sebab sebenarnya mungkin sekarang ramai orang yang melihat sesi program BOP kita ni dan mungkin ada orang luar yang baru nak kenal apa dia usahawan takaful ni kan. Tetapi macam saya dulu, contohnya Cik Amran ni, masa saya dulu sebelum saya buat decision untuk join, saya tidak memikirkan part time ataupun full time. Ada setengah orang yang dia kata nak buat part time dululah. Tak naklah involve full time ni kan. Ada kerja lain nak buat. Tapi bagi saya lah pengalaman saya dalam 10 tahun dalam bidang takaful, apabila orang luar nak join menjadi usahawan takaful, dia kena satu memberi komitmen 100%. Kedua, dia mesti buat keputusan untuk full time. Bagi saya lah, saya dulu saya tak suka 50-50. Maksudnya kalau saya decide nak buat takaful, saya mesti fokus dan 100%. 100% buat. Jadi nasihat saya kepada orang di luar sana, siapa yang mendengar program ni pada hari ini, sebenarnya kan kalau kita buat full time business takaful ni kan, dia boleh lebih lagi menjana income tau.
dia boleh lebih lagi kita. Yang penting fokus. Kita boleh fokus sebenarnya kalau kita buat full time, dan impian kita untuk capai certain income lagi cepat dapat kalau kita fokus dan buat full time. Jadi ya, mungkin permulaan boleh buat part time, mungkin nak rasa dulu macam mana, mungkin ada rasa takut kan, ada rasa takut, nanti takut betul ke dapat income certain banyak ni, betul ke kan. Mungkin boleh cuba, tapi bagi saya macam rakan niaga saya yang lain, saya yang mana part time ada, tapi saya bagi tempoh. Saya cadangkan saya bagi tempoh 6 bulan untuk part time. Lepas tu bila dia dah nampak flow dia, then you resign lah buat full time. Itu dia sebenarnya. Okay, itu dia tips yang sikit-sikit dulu sebelum kita masuk detail. Sekarang pukul 9.22. Jadi rasanya kita dah ready kot untuk kita nak dengar apa yang Puan Zuraidah dah siapkan slide tu. Jadi bolehkah kita teruskan dengan slide tu? Okey, boleh Cik Amran. Okey, silakan. Okey, Cik Syah boleh teruskan. Mungkin ada masalah slide. Okey, tak apa, silakan, dah ada dah. Okey, slide multiple. Okey, silakan. Okey, so untuk menjadi usahawan takaful dalam Ikhtisas, so macam saya katakan tadi, dalam Ikhtisas kita boleh capai unlimited income, iaitu kita panggil multiply source of income. Sebenarnya sebelum saya join Ikhtisas ya, ataupun Ikhtisas ni untuk pengetahuan semua ya, untuk pengetahuan semua dia dipanggil Ikhlas Tijarah Sinergi Associate PLT. Kenapa Ikhtisas ni lain daripada maksud saya daripada company takaful yang lain? Kenapa dia sangat special bagi saya lah kan? Okey, salah satunya adalah Ikhtisas adalah syarikat Bumi Putra pertama yang dikorporatkan di bawah ALC, Agency Leader Corporate. Syarikat Melayu pertama ni. So bagi saya kan, apabila sebelum tu saya nak cerita sikit, saya di-approach oleh Cik Syah untuk join Ikhtisas. Sebenarnya saya dengan Cik Syah dah kenal lama, tetapi dia baru selalu approach saya, tetapi saya buat keputusan untuk join Ikhtisas bukan disebabkan saya kenal dia Cik Syah lama, tetapi apabila dia present dekat saya bahawa sistem di dalam Ikhtisas ni sangat-sangat memberi peluang untuk semua orang luar menjana income yang lebih. Itu dipanggil multiply source of income. Ya, dia tidak ada limit untuk kita capai income, sebab sistem dalam ALC ni, dalam Ikhtisas ni membolehkan berbagai-bagai source of income yang kita boleh dapat sebenarnya. Sebab itu orang luar kena join Ikhtisas ni, sebab dia bukan semata-mata untuk kita dapat income daripada personal sale. Jadi sebelum ni mungkin di treaty sebelum ni, bila saya di treaty sebelum ni, saya hanya melihat daripada sudut dapat income daripada personal sale. Tetapi dalam sistem Ikhtisas ni dia lebih daripada itu. Sekejap lagi saya akan share lebih detail daripada source yang mana kita boleh menjana income dalam Ikhtisas ni. Alright. Okay, next. Next slide. Okay, ini dia pencapaian terkini rakan niaga di Ikhtisas. Kalau tuan-tuan nak tengok sini, ada kita dapat berbagai-bagai pengiktirafan, iaitu contohnya pada bulan Julai 2020 tadi ya, kita ada mendapat salah satu anchor boss mendapat keseluruhannya kita mendapat $3 juta ringgit agensi bulan Julai sehingga Julai 2020 tadi ya. Ini pencapaian bagi saya kan, pencapaian paling tinggi lah. Saya kira ini start pada bulan April tahun 2019 sehingga Julai 2020. Tak silap saya $3 juta ringgit, $3 juta ringgit agensi. So ini pencapaian yang paling hebat lah bagi saya, production yang paling tinggi. 3 bulan production tu, April, Mei sampai ke Julai. April, Mei, Jun, Julai, 4 bulan. Sejumlah duit yang banyak. Jadi dibagi kepada takaful ikhlas untuk Okey, silakan. Okey. $3 juta ringgit agensi ya untuk sehingga Julai 2020. So Ikhtisas dengan takaful ikhlas telah
Takaful ikhlas dan melantik syarikat Bumi Putra pertama yang macam saya katakan tadi, Takaful ikhlas Family Berhad telah memberi mandat kepada Ikhtisas untuk membuat melantik satu syarikat Bumi Putra pertama yang menggunakan sistem ALC. Itu yang saya katakan tadi, saya suka sistem ni. Pertama sebab dia adalah syarikat Bumi Putra. Bumi Putra ya, sebab saya ni orang mungkin saya ni orang kampung yang suka local company dan suka yang Islamik sepenuhnya lah. Jadi saya juga tahu banyak ALC dalam Malaysia ni, sebenarnya ada lagi ALC yang lain, tapi saya memilih Ikhtisas kerana Ikhtisas telah join buat perjanjian dengan Takaful Ikhlas, kan. Itu yang buatkan dia sangat menarik bagi saya lah. Okey. Dan dia dalam sistem Takaful Ikhlas ni dia mengawal selia sepenuhnya upah ataupun komisen. Dari salah satu bentuk pendapatan kita yang dia dikawal sepenuhnya oleh sistem pengurusan Ikhtisas. Dan kita hanya menggunakan produk Takaful Ikhlas sahaja. Sebab tu kita sign kontrak kita dengan Takaful Ikhlas kerana kita menggunakan produk Takaful Ikhlas. Tetapi sistem sepenuhnya dikawal oleh Ikhtisas. Okey. Kemudian itu yang tadi tu sedikit tentang Ikhtisas dan pencapaian dalam Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas. Ya. Ini Cik Amran ya. Ini adalah macam Cik Amran tanya tadi, pencapaian saya lah. Tahun pertama dah capai MDRT lah ya. Tahun pertama dalam bidang takaful ni. Ya betul. Saya join Julai 2010, Cik Amran. Saya join Julai 2010. Kemudian 2012 saya dapat MDRT pertama. Okay. Dalam Malaysia, company lama saya, sebenarnya saya adalah orang Melayu pertama dalam company tu yang mencapai $1 million round table, dan saya tutup production collected FYCC production collected sebanyak 484,000. Ya. Sebenarnya Cik Amran kan 484,000 ni saya capai tak sampai setahun. Kalau ikutkan kewangan financial year setahun kan. Tetapi saya capai masa tu saya pregnant anak yang akhir. Jadi saya kena bersalin bulan 11. Saya bersalin bulan 11 tapi saya kena tutup kewangan bulan 12 kan. Ya. Tetapi saya start untuk target MDRT pada bulan 4 dan saya kena tutup pada bulan 10 sebelum saya bersalin bulan 11. Macam tu. MDRT dalam masa 6 bulan je lah. Ya betul, daripada bulan 4 sampai bulan 10. Ya. Alhamdulillah, syukur. Tak sampai setahun pun sebenarnya 484 tu. Mana kalau kerja 12 bulan dapat double lah, dapat COT lah, almost TOT ya, lah tu. Kalau 12 bulan dapat COT lah kan. Kemudian pencapaian saya yang lain, saya juga adalah seterusnya saya juga 2012 MDRT, kemudian diikuti 2013 dan 2014. 2013 dan 2014 pun saya MDRT, dan juga saya adalah Presiden Club. MDRT ni adalah $1 million untuk yang orang luar yang baru dengar, yang mana tak tahu lagi apa di MDRT ni kan Cik Amran. MDRT adalah $1 million round table, di mana MDRT ni adalah satu pengiktirafan tinggi dunia. Ini prospek klien ni semua daripada Ipoh ke masa tu MDRT ni? Tak juga. Tak. Saya tak fokus kepada market tempat saya. Saya pergi semua. Utara, selatan, ya. Ingat ke cari orang toke-toke lombong Ipoh ni? Tak. Kalau tengok gambar saya ni Cik Amran kan, kalau tengok gambar saya ni, ini adalah first time saya pergi USA ni. Ini adalah satu annual meeting dunia. 2013 saya menghadiri annual meeting selama seminggu di Philadelphia. Nak sebut pun susah kan. Philadelphia ni berada di USA, United States of America. Jadi saya ni first time lah pergi sejauh ini. Hampir sehari lebih baru sampai. Semua ditanggung oleh syarikat ya? Semua ditanggung oleh syarikat lah. Macam saya ni rasa teruja lah kan, orang kampung tapi dapat pergi jauh kan. Jadi sebenarnya tak ada isu. Kita ni orang kampung ke, orang pada mana, background kita tak bagus ke apa ke, sebenarnya kalau usaha kita lebih, insya-Allah kita boleh capai apa yang kita nak sebenarnya.
Jangan risau Okey. Kemudian next pencapaian saya kali keempat 2016. Saya tutup pada tahun 2016 saya kali keempat MDRT lah. 2012, ini masa ni dalam kategori agent lagi ke atau sudah menjadi manager? Tak, masa 2016 saya dah naik jadi agency director. I see. Okay. Saya build up agency dan saya juga adalah MDRT. Okay, bagus. Sangat challenge lah sebenarnya. Bukan senang tu, bukan senang. Tak senang. Betul, bukan senang. Saya nak build up agency, group saya juga dan saya juga nak sendiri personal sale saya dapat MDRT. Alhamdulillah syukur, tapi sebenarnya sangat mencabar. Ya. Sangat-sangat mencabar. Okay. Okay, next. Kemudian ini dia. Apabila saya dinaikkan menjadi agency director, pengurus agensi, saya juga adalah top agency director dalam Malaysia pada tahun 2015. Sebenarnya 2015 saya naik agency director dan saya top 3 masa tu. 2016, 2018 pun top 3 agency director dalam Malaysia dan grup saya, tim saya tutup 1 juta, MRA, million ringgit agency. Million ringgit agency sebanyak 3 kali tak silap saya. Tutup sebanyak 1 juta collected. Saya punya tim lah. Saya punya tim. Termasuk saya punya personal sale. Ini direct unit kan? Direct unit. Ya, direct unit. Direct unit saya. Berapa ramai ejen masa tu? Masa tu ejen tak ramai, dalam 10 orang je. Power. Tapi mungkin kita punya pergi segmen market yang betul, kita jumpa orang yang betul kan, membuatkan production naik lah. Dan ada skill-skill tertentu yang saya memang saya memang ajar, saya memang buat kelas selalu kepada saya punya direct agent untuk capai certain production. Kemudian akhirnya saya resign di company lama dan saya join Ikhtisas pada Julai 2020 sebagai managing director. Baru lagi. Berapa bulan baru? Julai, Ogos, September, Oktober. Baru 4 bulan baru. Baru Julai, Ogos, September. Betul. Baru 4 bulan. 4 bulan. Jadi ramai yang tanya saya, Cik Amran, kenapa saya dah 10 tahun di company lama, tiba-tiba saya berhijrah. Berhijrah kepada dalam Ikhtisas, kan? Jadi nak kena jawab ke yang ni? Silakan jawab, ramai orang nak tahu tu. Okey, jadi sebenarnya untuk membuat satu penghijrahan ni satu benda yang sangat besar keputusannya, Cik Amran Satu benda yang sangat besar bila saya membuat keputusan berhijrah. Sebab mungkin orang boleh katakan saya dah kukuh, dah establish dari segi pendapatan. Sebab dah 10 tahun dalam company lama kan. Kenapa nak berhijrah kan? Betul kan? Jadi ramai orang terkejut dengan keputusan saya. Tetapi sebenarnya pertama sekali saya sebelum buat keputusan tu saya memang buat istikharah dululah. Saya fikir banyak kali sebenarnya. Sebenarnya pada awal Januari 2020 pun saya fikir saya kena buat sesuatu untuk membesarkan saya punya tim. Pertama, nak growkan saya punya tim. Maksudnya saya kena ada satu sistem yang boleh besarkan grup saya. Saya mencari benda tu sebenarnya. Saya nak besarkan grup. Kerana apa yang Cik Amran, sebab apa? Kalau kita melihat sekarang kan, rakyat Malaysia ni ramai yang tak ada takaful lagi. Apabila rakyat Malaysia ramai tak ada takaful, manpower kita kurang, wakil yang nak jumpa masyarakat tu kurang. Sebab itulah rakyat Malaysia tak ada takaful. Kan? Jadi saya fikir benda tu saya perlukan besarkan grup saya supaya ramai wakil-wakil rakan niaga saya yang boleh jumpa masyarakat di luar sana. Untuk kita memperjuangkan muamalah Islam, untuk kita memperjuangkan takaful. Itu niat saya yang pertama. Dan saya melihat apabila saya di-approach oleh Encik Syah, saya melihat sistem dalam Ikhtisas ni sangat-sangat menarik untuk saya besarkan saya punya grup. Jadi apabila melihat begitu, saya tidak berfikir panjang untuk berhijrah. Inilah yang saya nak selama ni. Saya tidak berfikir panjang untuk berhijrah dan alhamdulillah syukur semuanya berjalan lancar. Start pada Julai sehingga sekarang, alhamdulillah pencapaian kami juga saya nak ucapkan di sini, saya ambil peluang juga nak ucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih kepada semua saya punya agency director yang di bawah Taqwa Wealth Advisory,
rakan-rakan niaga di bawah Taqwa Aware Al-Waziri sangat memberi komitmen yang tinggi untuk kami sama-sama pergi jauh di dalam Ikhtisas. InsyaAllah. Okey. Kemudian okey. Next slide kan? Next slide. Okay. Okey, lagi ini tentang pencapaian saya lagi start dari 2010 sampai 2018 dan juga 2019. Inilah dia antara pencapaian, sebenarnya banyak lagi nak masuk dalam ni Encik Amran, tapi ini yang saya pilih untuk sebenarnya untuk saya bagi inspirasi pada orang di luar sana. Yang mana siapa yang melihat program BOP kita pada malam ni, sebenarnya saya sendiri asalnya orang kampung yang tak tahu apa-apa, tak ada pendidikan yang tinggi, bukan degree holder. Cik Amran ni saya bukannya lulusan ijazah pun. Tetapi saya boleh mencapai kejayaan yang bagi saya alhamdulillah syukur. Kan? So ini dari pencapaian saya apabila saya mendapat MDRT, kemudian saya saya mendapat RM1 agency direct unit, kemudian saya masuk majalah, cerita tentang perjalanan hidup saya dan sebagainya. Saya sendiri pun Cik Amran yang memang tak sangka sebenarnya pencapaian saya. Setiap tahun ada saja pencapaian yang Allah bagi pada saya. Tetapi dengan niat saya nak bantu anak-anak saya, bantu family. Dengan niat begitulah sebenarnya Allah mudahkan, lorongkan jalan kita sebenarnya. Walau kita berada di mana pun. Betulkan ini niat yang dulu saya, niat yang betul macam Cik Amran cakap kan. Jadi saya harap orang di luar sana yang mana yang nak join kami dalam Ikhtisas ni, menjadi rakan niaga ni, jangan fikir banyak kali. Jangan fikir boleh ke aku jadi macam Puan Zuraida ni, boleh ke buat sale, boleh ke buat rekrutmen kan. Jangan persoalkan boleh atau tidak dulu. You kena cuba je dulu. Itu je. Okay, next. Okay, next slide. Okey, macam saya katakan tadi, kenapa saya join Ikhtisas? Padahal saya dah 10 tahun dalam company yang lama, mungkin saya boleh rasa selesa. Tetapi sebenarnya saya masih tak rasa selesa sebab saya tak dapat apa yang saya cari. Saya nak besarkan grup saya. Saya nak ada satu sistem yang boleh yang ada model perniagaan yang efisien. Maksudnya saya boleh legasikan saya punya perniagaan ni satu masa nanti. Bukan saya kata di treaty sebelum ni tak boleh, tetapi sistem yang ada dalam Ikhtisas ni membenarkan saya one day apabila saya dah tua, saya dah retire, saya ada legasi yang boleh teruskan saya punya perniagaan takaful ni. Itu salah satu yang yang menariknya dalam Ikhtisas ni sebenarnya. Itu yang membuatkan saya teruja tau. Saya mencari platform yang macam ni. Alhamdulillah Allah temukan saya dengan Ikhtisas. Syukur alhamdulillah. Next. Okay. Untuk menjadi usahawan takaful ataupun mana-manalah kita nak berniaga, ya, perniagaan lah, bukan perniagaan takaful saya. Untuk kita menjadi seorang peniaga ataupun businessman yang berjaya, kita kena ada impian dulu. Sebenarnya kan Cik Amran, sebelum saya join takaful 2010, saya ni orang yang suka berangan. Saya ni orang yang suka berangan, nak kaya, bukan nak kaya lah, nak senang lah sikit. Sebab saya ni sebenarnya daripada keluarga yang taklah berapa senang. Saya orang kampung, taklah berapa senang kan. Jadi saya nak buat satu perubahan yang besar kepada family. Saya fikir dalam 9 orang adik-beradik saya, siapa yang akan ubah hidup keluarga saya? Itu saya fikir. Jadi benda tu bermain-main dalam fikiran saya selalu. Jadi bila saya fikir balik, kita kena ada impian sebenarnya. Tak kisahlah kita dalam stage apa. Kita ni orang susah ke, kita ni baru nak start bisnes ke, kita ni ada kerja lain ke, kita mesti ada impian. Kita kena ada impian. So impian saya sebenarnya dulu saya nak ada rumah. Inilah yang rumah saya yang lepas saya buat takaful. Saya dapat beli hasil perniagaan takaful, saya dapat beli rumah sendiri yang saya impikan. Ada kelilingnya, ada tanah. Kan? Alhamdulillah, nak kata besar tu tidak, tapi inilah rumah impian yang saya nak selama ni. Jadi sebelum ni saya tak dapat. Rumah banglo di Ipoh ni? Di Ipoh. Nanti bolehlah datang rumah saya. Tu gambar yang atas tu kat mana tu? Kat London ke? International Airport? Gambar atas tu di Australia. Ini dengan tim saya lah. Ini saya dengan tim saya di Australia. Masa ni memang saya banyak sangat dapat trip ke overseas. Hampir 10 negara dah saya pergi sebenarnya. 10 negara Eropah.
Australia dia bukan Eropah. Banyak saya dapat tiket sebenarnya. Jadi inilah impian saya. Dulu nak pergi pun, nak naik flight pun, alah tak ada duit nak pergi kan. Jadi bila saya join industri takaful, semuanya free. Impian saya capai satu-satu sebenarnya dalam industri takaful ni. Inilah satu platform bisnes yang tak payah keluar modal dan banyak benda percuma yang kita dapat. Kan? Yang gambar sebelah ni family saya lah. Ayah tu lah, mak ayah semua. Ayah saya arwah lah. Arwah ayah saya dah tak ada dah. 2016 dia dah tak ada. Itulah gambar kenangan dengan dia. Dan dia lah satu-satunya orang yang sangat memberi saya semangat untuk teruskan perniagaan takaful. Ya. So impian saya lagi, saya nak ada family yang of course lah bahagia. Bahagia ni tidak semestinya dengan wang ringgit ya. Bahagia ni adalah terletak pada kita. Tetapi ialah untuk selesakan anak-anak, sebab kita nak anak-anak merasa selesa hidup kita. Jadi kita kenalah berusaha untuk mencari satu pendapatan yang baik untuk dia orang kan, yang juga tempat tinggal yang selesa macam saya katakan tadi. Sebab life is the matter of choice. Hidup kita ni satu pilihan sebenarnya. Sebab Allah pun tak suruh kita hidup susah, miskin kan. Zaman Rasulullah dulu, Nabi Muhammad Rasulullah dulu pun berniaga. Kan? 9/10 daripada datang hasil perniagaan. So why not kita berniaga hari ni? Jadi siapa yang dengar di luar sana tu, why not kita join dan kita buat satu keputusan yang memang insya-Allah takkan salah punya. Sebab dah kata dah 9/10 tu hasil pendapatan daripada sumber perniagaan. Kan? Jadi kita diberi pilihan, nak pilih nak makan gaji ke nak berniaga. Betul tak? So make your own decision hari ni yang boleh bagi manfaat kepada semua orang. Okay? Okay, next. Okay, next. Ini juga ya, saya memang alhamdulillah syukur banyak-banyak kehadirat Allah kerana dengan adanya dalam saya join industri takaful ni, saya boleh pergi umrah dah 2 kali setakat ni alhamdulillah secara percuma. Ni gambar saya pergi umrah 2018. Sebelum ni saya pergi 2013. Ni gambar saya di stadium stadium bola FC Barcelona. Jadi ni antara lah, banyak lagi gambar-gambar lain, antara lah kenangan-kenangan masa melancong di luar negara ya. Hampir 10 negara Eropah yang saya pergi dan termasuk Asia pun banyak juga. Yang paling best adalah bila dapat pergi umrah. Dan bukan saja saya yang dapat pergi ya, saya boleh dengan pendapatan daripada sumber takaful ni, saya boleh bawa arwah ayah saya boleh bawa mak saya dah 2 kali pergi, saya boleh bawa family saya yang lain pergi. So betapa indahnya, maksud saya betapa perniagaan takaful ni dia memberi satu perubahan besar dalam kehidupan kita. Jadi rugilah kalau siapa tak join sebenarnya. Siapa yang dengar program saya pada malam ni, program kita pada malam ni memang kena join. Sebenarnya kalau anda seorang yang berimpian nak melancong, suka melancong, nak pergi umrah, tak tahu nak dapat pergi bila kan, inilah masa dia. This is the best platform. This is the best platform. Okay, next. Kemudian juga apabila saya join Ikhtisas ni, saya rasa sangat-sangat berbeza dengan company treaty sebelum ni, kerana maksud saya sistem yang ada di dalam Ikhtisas ni, dia membolehkan kita dengan rakan niaga kita sentiasa setia selamanya tau. Ada ukhuwah, ada kerjasama di situ untuk kita besarkan lagi. Sebab masing-masing tidak ada benefit yang orang lain tak dapat. Semua sama rata. Itu yang bagusnya sistem ALC di bawah dalam Ikhtisas ni. Semua sama rata. Itu yang saya impikan apabila sebelum ni saya join takaful, apabila saya ada team, saya nak bagi anak buah saya, rakan niaga saya yang bawah dapat pendapatan yang macam mana saya pun dapat. Macam tu. Saya nak orang lain dapat macam mana saya dapat. Saya tak nak saya seorang aja ada dapat pendapatan yang lebih, rakan niaga lain tak dapat. Lama-lama dia akan loss, dia akan pergi mencari inisiatif lain. Saya tak nak macam tu. So maknanya semua orang boleh dapat pendapatan yang orang lain dapat. Di sini tempat dia. Sistem ni sebenarnya yang bagus tu. Okay, next. Juga dalam Ikhtisas
kita ada satu, kita panggil satu, kita akan tubuhkan satu yayasan di mana apabila kita, ialah kalau ikutkan takkanlah kita nak buat bisnes sampai tua kot, kita ada satu tempoh retirement, kita ada satu tempoh persaraan, kita ada masa kita pun nak fikir fokus kepada ibadah kita dan sebagainya. Jadi dalam Ihtisas kita akan buat satu yayasan apabila di hari itu nanti. Ini yang saya suka. Ini juga salah satu yang saya suka. Nampak tak? Kita nampak direction kita. Ke mana kita akan pergi nanti. Kan? Okay, next. Okay. Jadi, saya berharap kepada siapa rakan niaga ataupun orang luar yang mendengar program kita pada malam ni Cik Amrania, kalaulah saya boleh buat perubahan dalam hidup saya kan, alhamdulillah 10 tahun saya dalam company Takaful, saya boleh ubah hidup saya, why not orang lain pun boleh. Semua boleh sebenarnya. Ya, sebab tu saya kata life is a matter of choice. Kita boleh buat pilihan dan boleh berubah. Boleh berubah sebenarnya, tak ada isu pun. Janji kita nak usaha sungguh-sungguh, niat yang betul, beri komitmen dan insyaAllah kita boleh dapat. Okay. Okay, industri Takaful juga sangat diberi perhatian khusus oleh kerajaan sebenarnya kalau ikutkan. Sebab MTM, kita ada satu pertubuhan iaitu Malaysian Takaful Associate di mana ditubuhkan pada 2002. Ya, membantu seluruh syarikat takaful, lebih kurang ada 13 buah syarikat takaful dalam Malaysia. Kemudian salah satunya adalah Takaful Ikhlas, iaitu Takaful Ikhlas ditubuhkan pada tahun 2003. Dan kemudian seterusnya Ihtisas, satu company Bumi Putra pertama yang mengamalkan sistem ALC, Agensi Leader Corporate, ditubuhkan pada tahun 2018. Sebenarnya kita baru lagi Cik Amrania dalam Ihtisas. Okay, next. Okey, yang ni yang saya katakan tadi, kenapa saya berhijrah kepada Ihtisas. Kenapa? Kerana saya melihat kalau ikutkan sumbangan takaful pada tahun 2018 sebanyak 13.1 bilion 2018 ya. Sebenarnya figure ni tak banyak pun sebenarnya kalau ikutkan rakyat Malaysia yang mana ada sekarang. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, saya tak nampaklah ni yang sebelah ni. Gross contribution ni. Ya. Sama juga dia macam graf yang sebelah kiri tu. 2018 13.1 billion collected. Betul. Jadi maksudnya di sini rakyat Malaysia ni sekarang ada 33 juta lebih. Kalau tak silap saya lah. Kan? Tetapi yang menyumbang kepada takaful ni pada 2018 hanya 13.1 bilion polisi. Jadi tak banyak pun sebenarnya kalau ikutkan. Jadi sebenarnya kita perlukan manpower yang ramai. Ya, ramai orang kena join takaful sebab rakyat Malaysia di luar sana sangat-sangat perlukan polisi takaful untuk bagi perlindungan kepada family. Itu maksud saya. Okay, next. Ni dia yang saya katakan tadi. Saya suka statement ni tentang bilangan wakil takaful di Malaysia. Ya. Kalau kita tengok sumber ni daripada Bank Negara Malaysia. Ya, kalau kita tengok tahun 2011 wakil takaful Malaysia ada 66,338 2011. Tetapi kenapa dia makin drop? 2018 hanya 47,754. Yang ni family family takaful ya. Jadi drop sebanyak hampir 66,000 kepada 47,000, hampir 20,000 drop. Wakil takaful di Malaysia ni makin loss sebanyak 20,000 dalam tempoh 2011 sampai 2018, lebih kurang dalam tempoh 7 tahun. Cik Amran ya, kita kekurangan wakil takaful di Malaysia hampir 20,000 lebih kurang. Jadi inilah yang 2018 tu industri dapat 13.1 bilion ringgit ya, bermakna bisnes baru. Cuba kita bahagikan dengan 47,000 tu, berapa banyak komisen yang dibayar kepada ejen per capital ejen tu. Kalau orang yang buat matematik dia
dia akan tahulah berapa besarnya komisen ejen-ejen dia boleh dapat peluang besar. Ya, Betul, silakan. betul. Ya, betul. Jadi apabila saya melihat fakta ini, jadi sebenarnya kenapa kita mencari sebab, kenapa ramai sangat wakil takaful yang tak ada dah pada 2018 ni, drop sebanyak 20,000. Jadi saya mencari satu sistem di mana kita nak naikkan balik manpower ni. Kita nak naikkan balik wakil takaful dalam Malaysia supaya kita boleh mentakafulkan ramai orang lagi di luar sana. Jadi saya jumpa dengan agensi leaders korporat ni di mana sistem ni sangat-sangat menaikkan, membuatkan ramai wakil takaful nak join. Pada syariah betul jelah. Okey, kiranya itu puncanya, yang itu sebabnya, salah satu sebab yang saya join Ikhtisas. Sebab sistem dalam Ikhtisas membuatkan kita akan bertambah manpower kita dan kita boleh mentakafulkan ramai orang lagi. Itu sebenarnya. Ya. Tanpa kita berpecah. Okay, next. Okey, inilah yang dikatakan tadi. 2020 seramai 158,000 wakil takaful yang Malaysia perlukan. Malaysia perlukan 158,000 lagi pada tahun 2020. Pada tahun inilah sebenarnya. Untuk membalancekan dengan rakyat Malaysia. So saya harapkan kita semua boleh ambil peluang ni untuk cukupkan 158,000 tadi tu kan. Okey, sebab anggaran penduduk Malaysia, tengok anggaran penduduk Malaysia berapa? 32.6 juta, hampir 33 juta kan. Penduduk Malaysia ni ramai tapi bilangan wakil takaful tu tak ramai. Dan 85% tak ada 85% tak ada polisi takaful daripada 33 juta rakyat Malaysia tadi. Kesian ya. Jadi kita kena ada rasa kesian kepada rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam kita yang tidak ada sebarang polisi takaful. Means that diorang tidak ada perlindungan langsung. Ramai saya jumpa rakyat Malaysia kita yang kosong protection. Tidak ada apa-apa protection ataupun perlindungan. So bayangkan macam mana kalau dia meninggal dan meninggalkan waris. Jadi mana tanggungjawab kita sebenarnya? Di mana kita? Disebabkan inilah kita kena keluar dan kita kena share pada semua orang tentang pentingnya perlindungan takaful. Dan kalau nak ikutkan Cik Amran kan, kalau kita seorang saja nak pergi jumpa 33 juta ni, mana maunya kan? Ya, agak larat lah. Tak larat lah kan, kita seorang nak jumpa 33 juta ni. That's why kita perlukan tim. Kan, kita perlukan tim yang besar untuk sama-sama pergi jumpa. Kalau harap saya seorang aja, jenuh kan? Itu sebabnya. Okay. Next. Okay. So rakan niaga dalam Ikhtisas ni, inilah dia. Kita membantu menyelesaikan masalah masyarakat di luar sana. Masalah masyarakat, masalah mereka apa? Masalah mereka komitmen yang tinggi, masalah mereka tidak pandai membuat satu pengurusan kewangan yang betul, masalah sistem wasiat dan hibah yang mereka tak buat tak buat persediaan, masalah pendidikan anak dan juga masalah persaraan. Banyak, baru-baru ni saya ada buat sharing di beberapa jabatan kerajaan dan juga saya ada personal appointment dengan customer lama saya. Masalah rakyat Malaysia adalah tidak ada persediaan pertama untuk bersara. Persediaan untuk persaraan tak ada. Kedua, persediaan untuk pendidikan anak. Jadi ramai menghadapi masalah apabila anak-anak nak semua belajar, tak ada dana, dan apabila bersara kena kerja lagi sekali. Sebab tu kita kena bantu menyelesaikan masalah orang. Kita kena ada rasa kesian. Sebab kita ada ilmu yang sedikit ni, kita turun badan dan selesaikan masalah ini. Okay. Next. Okay. Ini antara kajian daripada sumber Aimani, senarai 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Malaysia. Sebenarnya memang banyak pekerjaan yang gaji tertinggi di Malaysia ni, memang banyak kerja yang makan gaji memang tinggi lah. Ya. Tapi kita inginkan kejayaan yang macam mana? Adakah semua orang dapat naik pangkat? Adakah semua orang dapat gaji yang tinggi? Kalau ikutkan kadar pengangguran kat Malaysia ni ramai. Terutama pula bila masalah COVID ni, ramai kena buang kerja. Tak kisahlah you ada kelulusan apa, degree ke whatever kan, tapi still kena buang kerja.
Jadi sebenarnya apa pilihan kita? Kan? Apa pilihan kita sekarang? Apabila ramai kena buat kerja, kita tak boleh mengharapkan makan gaji. That's why kena buat bisnes, kena berniaga. Jadi macam mana nak cari sumber perniagaan yang macam ni, yang boleh multiply income, yang zero modal, yang ada sistem yang boleh bantu untuk besarkan grup. Di sinilah sebenarnya. Tak perlu lagi kita nak mencari-cari makan gaji sebenarnya. Bagi saya lah kan. Okay. So next. Next slide. Okay, macam saya katakan tadi, apabila kita berpeluang membuat perniagaan takaful, kita boleh mendapat income yang infinity. Infinity ni maksudnya pendapatan yang unlimited, yang tak terhingga. Contohlah, katalah bulan ni Cik Amran ni saya target nak 10,000 income. Kan? Bila saya nak 10,000 income, saya kenalah buat kerja macam mana orang macam mana nak dapat 10,000. Kalau saya nak income 1,000 sebulan, saya duduk rumah je lah. Jumpa orang sehari je sekali. Dapatlah 1,000 income sebulan. Maksudnya kita boleh tentukan sendiri. Kalau compare dengan makan gaji, kita tak boleh tentukan. Majikan yang tentukan. Kita bagus macam mana pun. Contoh saya dulu masa saya kerja bank kan, Cik Amran kan. Saya bagus macam mana pun, saya memang punctual. Saya tak pernah lambat walaupun masa kerja kat bank di KL memang jam kan. Saya tak pernah lambat, saya punctual. Saya ikut semua pun tapi gaji saya tetap banyak tu. Kan? Dia tak boleh bagi lebih. Jadi saya fikir kemahiran saya dalam bidang itu dan saya memberi komitmen yang bagus pun, saya tak dapat apa-apa benefit. Why not saya buat bisnes? Why not saya terjun ke dalam dunia perniagaan yang saya boleh create income? Yang saya nak sendiri. Sebab kita masing-masing ada impian income yang kita nak. Sebulan nak 10,000, nak 20,000 kan. Nak rasa macam mana ada duit untuk kita bantu orang lain sebenarnya. Jadi di sinilah tempat dia. Tak perlu kita fikir lagi nak cari kerja kat mana kan yang boleh dapat gaji lebih. Ada orang satu hari 3 kerja dia buat. Betul. Kan? Okay. Next slide. Okay, jadi apabila saya join dalam Ikhtisas ni kan, saya adalah kategori MDRT lah kan. Sebelum ni sebab saya ada pengalaman dalam industri takaful. Tetapi ramai rakan niaga dalam Ikhtisas juga bukan background takaful pun, bukan background industri yang sama pun. Ada daripada doktor kan, ada peguam, ada pegawai kerajaan, ada student, ada yang kerja sendiri. Macam-macam background sebenarnya. Sebab sebenarnya Cik Amran kan apabila saya buat rekrutmen untuk mencari rakan niaga dalam Ikhtisas ni, saya melihat ramai orang luar sana yang takut nak join sebab mereka kata kami tak ada pengalaman lah dalam industri takaful. Kami ni kerja lain ataupun ada yang baru lepas habis graduate, kami ni course lain. Saya course engineering kan yang tak ada kena-mengena dengan industri takaful. Tapi sebenarnya kalau kita join dan kita cuba sebenarnya boleh. It doesn't matter. Dia bukan disebabkan background education kita apa, background kita punya kerja sekarang apa, tak. Yang penting kita minat niaga dan kita suka tolong orang. Itu je. Suka tolong orang dan kita minat bisnes. Tak kisah background kita apa. Sebab kita dalam Ikhtisas kita membuktikan begitu. Ya, kita membuktikan begitu. Jadi next. Setakat ni hampir 1,000 orang lebih ya. Lebih 1,000 orang yang join Ikhtisas start 2018 lagi. Lebih ya. 1,200 lah lebih. 1,200 ya rakan niaga yang join kita Cik Amran ya. Ya. Ini belum lagi ni saya sasarkan lebih lagi ya sebab kami dalam tim saya sendiri pun kami sasarkan ramai lagi yang akan join. InsyaAllah pada tutup kewangan bulan 3 tahun depan. Okay, next. Jadi inilah peluang kita sebenarnya. Jadi saya menyeru orang luar sana yang dengar program ni dan masih mencari-cari, masih berfikir kat mana lah nak buat bisnes ni kan. Cuba bisnes ni tak jadi, So join kami dan mendalami peluang ni sebenarnya. Sebab peluang ni datang sekali je. Ya. So sebenarnya kita ada satu backup yang besar ya. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Takaful Ikhlas kerana memberi kami peluang ya
untuk berpeluang berada naungan di bawah Takaful Ikhlas yang join dengan Ikhtisas. Dan juga kita ada satu sistem business owner synergy system, iaitu BOSS. Satu business owner synergy system yang sangat bagus yang saya katakan tadi. Ya, sistem ni yang penting untuk menaikkan kita sebenarnya. Alright? Okay, next. Next. Okay. Macam saya katakan tadi, okay, dalam bisnes takaful ni kita tak perlu ada modal sendiri. Okay, dalam Takaful Ikhlas dan juga Ikhtisas, kita ada banyak sistem yang boleh support kita. Yeah. Okay. Macam saya katakan tadi, kita tak perlu ada produk sendiri, ada jenama sendiri untuk melariskan kita punya jualan takaful, tak perlu. Kita tak perlu simpan inventory kat rumah. Yalah, macam saya katakan tadi, sebagai wakil takaful ni dia tak perlu modal pun. Cik Amran ya, dia zero modal. Keluar jumpa orang, bawa sekeping kertas dengan satu batang pen pun dah cukup dah. Dah cukup dah sebenarnya. Kalau compare dengan orang berniaga yang lain, dia perlukan modal, perlukan satu kedai, kios kan untuk buat jualan. Tetapi dalam industri takaful ni tak perlu pun semua tu. Saya membuktikan begitu lah. Saya jumpa orang bawa satu sehelai sekeping kertas dan juga satu pen je. Dan saya boleh close, alhamdulillah. Tisu paper boleh kan? Toilet paper pun boleh. Pernah juga masa tu tak ada paper, saya guna tisu je. Tisu kat kedai makan tu. Tisu saya present je. Tisu kedai makan. Kadang-kadang toilet paper pun present. Betul. Tisu kedai makan tu pun present juga kan. Jadi tak perlu fikir macam mana nak ada modal besar nak beli semua benda tu kan. Yalah. Okay, next. Okay, slide. Next. Okay, saya suka yang ini. Tak apa, next. Next slide. Alright. Next slide. Okay. Saya suka yang saya katakan tadi untuk memahami dengan lebih detail apakah sistem yang saya katakan tadi. Saya kata saya suka sistem dalam Ikhtisas, dalam AFC ni kan. Sistem tu bantu untuk multiply income kita. Source of income kita bukan hanya kepada personal sale. Kalau orang yang meniaga barang di luar sana, mereka hasil keuntungan daripada personal sale, daripada jualan sale mereka semata-mata tau. Tetapi dalam Ikhtisas ini bukan setakat jualan sale je. Kita dapat income daripada sumber rekrutmen, iaitu kita menawarkan peluang perniagaan ini kepada orang luar, dipanggil rakan niaga untuk kita join sama-sama kita. Sebab dalam Ikhtisas kita ada hierarki rekrutmen kita panggil, iaitu kita ada 4 layer ya. Kita ada 4 layer dalam structure kita punya rekrutmen, iaitu tak kisah kita berada di mana di atas sekali. Contohlah saya sebagai AD di atas ni contoh kan. Apabila saya buat rekrutmen, saya akan dapat kita panggil rekrutmen insentif RI, rekrutmen insentif sebanyak 10% pada layer pertama. Contoh bila saya buat rekrutmen, rakan niaga saya yang di bawah ni, katalah saya buat rekrutmen 4 orang, rakan niaga saya 4 orang ni saya akan dapat sebanyak 10%. Kemudian rakan niaga saya yang di layer 1 akan dapat 10% juga apabila mereka juga buat rekrutmen. Jadi saya pula tadi akan dapat 2% untuk layer 2. Jadi kemudian seterusnya apabila yang rakan niaga layer tu membuat rekrutmen, mereka juga akan dapat 10%, dan layer 3 buat rekrutmen, mereka juga akan dapat 10%. Maksud saya setiap layer ni, setiap level ni akan dapat menjana pendapatan dipanggil rekrutmen insentif sebanyak 10% yang sama. Asalkan kita rekrut, kita akan dapat benefit yang sama. Walaupun kita siapa pun kat atas. Ini yang saya suka kerana kita bagi peluang orang lain dapat income macam mana kita dapat. Itu yang bagusnya, dan kita boleh besarkan tim kita.
Sebab benefit yang ada dalam hierarki rekrutmen ini memberi peluang semua orang berada di atas. Semua orang akan naik atas sebenarnya. Sebab nak mendapat pendapatan yang sama. Dalam 3 tier sistem yang biasa dalam normal insurans takaful lain tak ada sistem ni kan? Ya, betul. Ini memang salah satu-satunya yang tidak ada di sana. Yeah. Tidak ada di sana kan. Yang ni yang saya suka. Sebab saya nak rakan niaga saya di bawah saya pun akan dapat benefit macam mana saya dapat. Kalau saya dapat 10%, rakan niaga saya yang bawah pun akan dapat 10%. Ini salah satu sumber daripada sumber income yang kita dapat daripada rekrutmen ataupun kita menawarkan peluang perniagaan kepada rakan-rakan niaga kita yang lain. Lama-lama tim kita akan besar. Bila tim kita besar, kita ada ramai wakil takaful yang boleh sharing ataupun yang boleh berjumpa dengan seluruh masyarakat Malaysia untuk mentakafulkan mereka, untuk memberi perlindungan. Ini objektifnya. Bila dah ada sistem ni, kan? Okay. Next. Mungkin nanti ada soalan nak tanya kat sini, nanti kita boleh buka soalan lah. Okey, 9 rahsia mendorong kejayaan tim anda di Ikhtisas. Okey, kenapa kita bukan kata memang kena berjaya lah. Memang terpaksa berjaya. Kan Cik Amran, kita terpaksa berjaya apabila kita berada dalam Ikhtisas. Terpaksa berjaya tanpa kita sedar. Sebab tim kita akan semakin membesar tanpa kita sedar pun. Itu dipanggil macam recurring system ya. Kita tak sedar pun kita punya rakan niaga di bawah buat rekrutmen dan tim kita makin besar. So pertama adalah brand Ikhtisas, peneraju pembangunan usahawan takaful mitra pertama di Malaysia. Brand Ikhtisas itu sendiri yang membuatkan tim kita akan berjaya. Kemudian kita ada sistem latihan yang berterusan, kita ada coaching dan mentoring. Latihan kita berterusan. Contohnya di bawah Taqwa Wealth Advisory di Ipoh. Jadi siapa yang nak join kami di Taqwa Wealth Advisory boleh hubungi saya. Untuk mendaftar sebagai rakan niaga dan di sana kami ada budaya sendiri. Kita ada kelas untuk produk, kelas untuk skill presentation, skill closing pada setiap hari Sabtu. Kita ada morning booster pada hari Isnin, kita ada group coaching pada hari Jumaat. Semua tu komplit untuk membantu rakan niaga. Sebab ada orang yang tak faham bila nak join, contoh bila nak join Ikhtisas ni kata, susahnya tak pandai cakap, tak tahu nak share apa, tak tahu produk apa kan. Jadi sebenarnya seluruh anchor boss dalam Malaysia di bawah Ikhtisas semua ada kelas ataupun sistem coaching dan mentoring yang boleh di-apply kepada semua rakan niaga. Tak ada isu pun. Okay, next. Okey, jadi macam mana nak menjadi rakan niaga? Okey, salah satu jugalah Cik Amran yang saya suka join Ikhtisas ni adalah apabila saya diberitahu apabila nak join rakan niaga ni kena ada SSM, kena buka SSM ya, SSM sendiri, daftar syarikat Suruhanjaya Security Malaysia, kena ada syarikat sendiri. So maknanya bila kita ada syarikat sendiri, kita lah owner syarikat tu tau. Kan jadi macam best je, macam kita lagi bersemangat nak jalankan perniagaan ni sebab kita adalah owner dalam syarikat kita sendiri. Sebelum ni di Treaties kita tak diberitahu pun untuk daftar syarikat dan sebagainya. Jadi nampak macam kita ni macam alamak macam wakil biasa je kan. Tapi bila join Ikhtisas, ada syarikat lah, best lah kan. Itu sebab kita ada bila join Ikhtisas kita kena buka SSM lah. Alright. Dan kita Ikhtisas diiktiraf oleh Takaful Ikhlas. Kita buat perjanjian seumur hidup pada tahun 2019 antara Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas sebagai corporate agency leader. Kita ada perjanjian sebab takut orang kata betul ke ada ke kontrak antara Ikhtisas dan juga Takaful Ikhlas ni? Ya, kita memang ada kontrak. Ya, sebenarnya bukan senang nak wujudkan corporate agency leader ni kan. Tapi kita ada perjanjian dengan Takaful Ikhlas. Kemudian kita boleh memiliki saham Ikhtisas di masa akan hadapan. Kita juga boleh memiliki saham Ikhtisas in future. Okay, next. Okay,
Brand Ikhtisas kita juga ada website Ikhtisas sendiri. Semua orang boleh follow. Kita punya, kita ada agent portal, kita ada website ikhtisas.my. Boleh masuk dalam kita punya website untuk tahu perkembangan kita punya aktiviti perniagaan. Okay, next. Okay, ini adalah portal. Agent portal, maksud saya bila kita meniaga, kita tak tahu stage perniagaan kita kat mana. Maksudnya kita masuk je buat sale je kan, kita tak tahu pun macam mana nak tengok kita punya hasil jualan, nak tengok customer kita dah buat bayaran ke belum, nak tengok production kita berapa kan. So kita Ikhtisas ada buat satu sistem agent portal. Semua kita boleh monitor dalam benda ni. Semua di hujung jari je Cik Amran. Ya, tak payah dah kita tekan je, semua dah keluar. Nak tahu income kita, nak income statement kita, CP 558 untuk kita bayar tax, semua ada dalam ni. Kita punya rekrutmen kita kan, kita rekrut, kita panggil rakan niaga lain join kan, kita nak tengok dia dekat mana, semua kita tengok dalam portal. Itu yang menariknya, kita boleh monitor sendiri. Okay, next. Perniagaan pendaftaran online rakan niaga baru kita terus ada. Tak perlu manual lagi sekarang Dan kita ada website rakan niaga. Okay, next. Okay, untuk membangunkan industri, untuk membangunkan kita punya perniagaan takaful, kita berbagai-bagai sos sumber untuk kita buat publish ataupun kita marketing. Terutama sekarang kan Cik Amran, waktu PKP ni kita memang terhad, tak boleh keluar nak jumpa orang untuk kita buat marketing, untuk kita buat rekrutmen ke, buat sale ke. Jadi kita dah sediakan dalam Ikhtisas, kita dah sediakan, kita ajar macam mana contohnya nak buat iklan dalam LinkedIn, macam mana kita nak publish kita punya posting dalam LinkedIn, dalam YouTube kita ada macam malam ni kita boleh tengok dalam YouTube. Semua medium online kita boleh go through sebenarnya. Sebab Ikhtisas ni dia ajar kita semua benda macam mana kita nak buat marketing dalam online. Ini yang sangat menarik bagi saya lah kan. Sebab zaman sekarang ni tak dapat dinafikan, kita kena tahu juga medium-medium online ni untuk kita marketingkan kita punya perniagaan. Okay. Okay, next. Okay, yang ni yang paling saya rasa paling bagus lah apabila rakan niaga join kita dalam Ikhtisas. Satu-satunya dalam Ikhtisas ni yang ada satu, ini saya kata satu sumber pendapatan lain lah. Macam tadi kita ada personal sale, kita ada rekrutmen, insentif. Ini salah satu inisiatif daripada Ikhtisas untuk bagi penganugerahan kepada rakan niaga yang cemerlang. Sebab bila kita berniaga ni kan, bila kita perform kita akan diangkat. Kita akan diberi reward. Iaitu kita panggil kontes kita POI, Power of Istiqomah. Bukan senang Cik Amran nak istiqomah ni. Saya sendiri dulu pun masa di takaful yang lama, saya memang cabar diri saya untuk istiqomah. Macam mana saya boleh 4 kali MDRT contoh kan. Macam mana istiqomahnya 4 kali MDRT. Susah sebenarnya. Kan. Tetapi inilah dia apabila rakan niaga kita dapat, kita beri penganugerahan. Contoh dia dapat POI 4. POI 4 ni dia kena hantar 4 kes dan 1 rekrutmen. 4 kes dan 1 rekrutmen. Dalam tempoh sebulan dia akan dapat certain amount lah. Kita bagi insentif cash dekat dia. Dan gambar dia ada. Kita bagi nampak, tunjuk, bagi semangat pada rakan niaga yang lain. Dan kalau di istiqamah lagi, kita naikkan lagi insentif cash itu. Istiqamah 4 kes dan 1 rekrutmen setiap bulan secara konsisten. Tapi sebenarnya ada rahsia, Cik Amran, ada rahsia macam mana nak istiqamah ni. Ada rahsia lah, saya nak share sikit lah kat sini kan. Untuk rakan niaga yang baru join, yang dengar program ni ataupun yang belum lagi nak join, sebenarnya untuk kita istiqamah, tak kisahlah kita nak istiqamah dalam kontes POI ni ke, istiqamah untuk production dan juga case, istiqamah untuk dapat pendapatan ke, katalah nak 10,000 setiap bulan secara istiqamah. Sebenarnya perkara paling penting adalah kita kena displaykan diri kita. Untuk istiqamah, ini pengalaman saya sendirilah kan sebelum ni, Alhamdulillah, kena displaykan diri kita. Sebab itu 10 tahun saya dalam industri takaful,
Alhamdulillah sampai sekarang saya displaykan diri saya mesti keluar rumah. Kalau tak PKP lah kan. Saya dah ada saya punya timetable. Saya dah ada plan untuk saya punya bisnes. Setiap hari. Masa saya mula-mula join Takaful dulu, 3 tahun yang pertama saya tidak pernah cuti walaupun hari Ahad. Saya tidak pernah cuti walaupun hari Ahad. Jadi saya pelik kenapa rakan niaga sekarang suka cuti hari Ahad. Kan? Sebab kita bukan makan gaji. Kita berniaga. Bila kita berniaga, hari Ahad tu lah yang orang free. Kita pula cuti. Tak boleh lah macam tu. Jadi untuk istiqamah ni, pertama disiplin diri tu kuat. Kena ada satu jadual, timetable untuk kita. Hari Isnin buat apa, Selasa buat apa sampai hari Ahad. Penuhkan jadual sehari. Macam mana orang lain kerja 8 jam sehari, 9 sampai 5, macam tu juga kita berniaga kena 9 sampai 5. Tak boleh 2 jam sehari, tak boleh. Untuk kita istiqamah. Sebab ramai orang nak dapat income 10,000 tu, dia kalau boleh kita nak selama-lamanya lah 10,000 setiap bulan. Tak nak lah bulan 10,000, bulan depan dapat 1,000 je. Tak nak macam tu. Jadi betulkan diri sendiri dulu. Disiplin diri itu kena ada. Okay, next. Okay, dalam Ikhtisas kita juga macam saya katakan setiap Jumaat malam kita ada sembang santai Takaful melalui medium Zoom online juga. Sembang santai Takaful ni yang mana kita memberi penganugerahan kepada rakan niaga kita yang cemerlang untuk dia share apa yang dia buat sebenarnya sampai dia cemerlang, sampai dia konsisten. Ini kita ada source, kita ada medium untuk mereka menaikkan diri mereka sendiri. Secara tak langsung mereka pun bersemangat dan boleh kekal dalam industri. Ini yang saya suka. Okay, next. Okay, macam saya katakan tadi, sumber pendapatan kita kenapa saya katakan unlimited? Kenapa infinity? Kerana pertama tadi personal sale. Personal sale kita akan dapat pendapatan commission sehingga 6 tahun. Total 110% sehingga 6 tahun. Maksudnya kita sharing jumpa dengan orang seorang pada tahun ini dan kita dapat commission sehingga 6 tahun atas simpanan customer itu yang bayar, atas simpanan mereka yang buatlah, atas dia orang punya contribution bulanan. Itu dipanggil personal sale. Kemudian yang kedua tadi tentang rekrutmen. Bila kita buat rekrutmen, kita juga akan dapat rekrutmen insentif. Sehingga 4 layer tadi, tier 4 tadi, 1, 2, 3, 4. Kan? Kemudian kita juga ada kenaikan pangkat. Kalau sekarang kita sebagai, kita panggil Senior Executive Partner, SEP, kita ada peluang naik pangkat menjadi Agency Director dalam tempoh 2 tahun. Dan tempoh 2 tahun, serta production kita meet dan kita dapat jadi kenaikan Agency Director dan tambah lagi kita punya overriding kita panggil. Bila kita menjadi Agency Director. Kemudian seterusnya menjadi dalam tempoh 2 tahun menjadi Managing Director. Jadi sebenarnya kalau tengokkan Cik Amran dalam sistem Ikhtisas ni kan berbagai-bagai sudut, berbagai-bagai sumber pendapatan yang kita boleh dapat. Macam saya katakan tadi bukan sekadar personal sale je. Bukan sekadar personal sale. Okay. Next. Okay, yang paling bagusnya kan ada saya jumpa, saya buat rekrutmen baru-baru ni, ramai di company lain yang tidak menjaminkan, maksud saya tidak ada satu jaminan masa depan apabila menjadi wakil Takaful. Tapi kita ada, bila kita jadi rakan niaga dalam Ikhtisas, kita ada dipanggil Retirement Provident Fund. Retirement Provident Fund ni dia bagi apabila kita, company Ikhtisas akan bagi apabila kita bermula dengan level SEP, AD dan MD. Dan kita dapat seolah-olah macam pencen lah ataupun EPF kita dapat. Ini yang tak ada di, saya rasa ada setengah company Takaful yang tidak ada jaminan masa depan, dipanggil macam EPF. So kita ada di sini itu yang menariknya. Kemudian kita juga ada agency office maintenance. Sehingga 60,000 setahun, kita ada business development expenses, kita ada business development yang entrepreneur. Ini kita bagi. Allowance untuk office maintenance dan sebagainya. Ini juga yang saya rasa kebanyakan company lain yang tidak beri juga. Ini jaminan masa depan kita. Okay, next. Ada lagi satu.
Ini dia. Sebab back. Okay, ini dia. Sebab saya ada jumpa satu tim, saya tak pasti, saya tak ingat treaty ataupun ALC, di mana mereka tidak ada diberi kebajikan ataupun pengiktirafan. Pengiktirafan ni mungkin ada, tapi kebajikan dari segi coverage apabila menjadi rakan niaga dalam Ikhtisas, yang bagusnya bila jadi rakan niaga kita ada coverage. Kita ada perlindungan takaful kematian berkelompok. Mengikut level kita lah. Mengikut level kita. Kalau manager director 80,000, agency director 40,000, executive partner ataupun senior executive partner sebanyak 10,000. Perlindungan, coverage kematian berkelompok. At least apabila kita join rakan niaga, kita ada coverage di sini. Automatically yang pihak Ikhtisas bagi. Kemudian kita ada perlindungan takaful kemalangan berkelompok. Kemudian kita juga ada takaful kemalangan individu dan keluarga. Keluarga pun ada. Ini yang menariknya. Yang tadi kita ada sistem macam EPF. Kemudian yang keduanya kita ada coverage by Ikhtisas. Jadi if anything happen pada kita dan juga family, at least kita ada coverage yang pihak Ikhtisas bagi. Ini yang menariknya. Juga yang menarik lagi apabila kita dapat pengiktirafan pergi overseas trip. Macam saya katakan tadi, Cik Amran, saya dah 10 negara Eropah pergi. Dalam Ikhtisas juga kita memang menghargai rakan niaga, kita ada berbagai-bagai challenge dan convention. Kita ada trip. Yang akan datang ni kita pergi ke Pulau Jeju Ya, Jeju. Jeju pada 1 April lah. Okey, kalau tak ni lah, kalau boleh pergilah kan. Kalau tak PKP, kalau boleh pergilah overseas, takkan pergi. InsyaAllah. Tetapi saya rasa ramai orang teruja satu je. Next Next. Right. Ini dia. Saya pun teruja yang ni Cik Amran. Scotland. Rasa macam nak pergi umrah lagi sekali. Kan? Ataupun memilih pergi Scotland. Jadi yang menariknya kan, kalau siapa yang belum join Ikhtisas, inilah peluangnya. Ada kalangan kita yang teringin nak pergi umrah tapi duit tak cukup lagi. Teringin nak pergi overseas. Tak pernah naik kapal terbang. Macam saya dulu tak pernah naik kapal terbang kan. Inilah peluang dia secara percuma. Jadi siapa yang nak join menjadi rakan niaga di Buat Ikhtisas, nak pergi umrah dengan Kazakhstan ni senang aja. Hanya hantar 24 kes ataupun 24 polisi customer yang kita dah share tentang takaful, dan dia sign up dengan kita sebanyak 24 kes setahun. Ataupun production kita 50,000 annualized. Tak banyak pun sebenarnya. 24 kes setahun 2 kes je. Setahun 2 kes, sebulan 2 kes je. Saya dulu kan Cik Amran nak beritahu, saya dulu sebulan 30 kes. Alhamdulillah. Masa saya jadi wakil takaful, saya sebulan 30, paling tinggi 35 kes. Sebulan ya. Ini sebulan baru 2 kes je. Untuk nak pergi ini sebulan 2 kes je. Kalau tak dapat saja lagi lah. Kan. Nak pergi Scotland ni lebih sikit lah. Dia punya annualized dia, production dia 90,000. Sebenarnya boleh achieve. Bagi saya sangat-sangat achievable. Sangat-sangat mampu. Sebab ini adalah annual. Yeah. Macam saya di company lama, collected, Cik Amran. Collected. FYC. FYC ni memang mencabar sikit lah. Yeah. Tapi ini annually. Jadi saya tak rasa rakan niaga kita ni memang tak mampu. Memang semua orang boleh pergi. InsyaAllah. Kita sama-sama, insyaAllah kalau boleh pergi umrah, kita semua pergi umrah kan. InsyaAllah. Amin. Okay. Juga kita ada ni siapa yang saya rasa 3 biji kereta terawal saja sehingga tutup kewangan bulan 3 tahun depan. Tutup kewangan bulan 3 tahun depan. Memang boleh sempat kejar lagi ni. Saya rasa sempat kejar lagi ni. Siapa yang paling top lah, kita tengok production yang paling top. Siapa yang nak mengimpikan BMW ni bolehlah kejar Saya pun suka juga ni. Alright, ini tadi yang saya katakan untuk rakan niaga yang istiqamah. Inilah dia. Selain daripada personal sale, rekrutmen, insentif kalau rekrut, overriding lagi dapat, dan ini juga dapat potensi tambahan pendapatan tahunan untuk yang mana istiqamah setiap bulan yang macam saya share tadi. Juga yang suka rekrut, dia tak berapa suka sangat buat sale tapi dia suka rekrut. Ada RN yang macam ni
Dia suka rekrut, dan kalau dia boleh rekrut 6 orang rakan niaga dalam tempoh 3 bulan, dia akan dapat insentif cash lah. Ini dia yang kita nak bagi, sebab ada orang yang suka rekrut. Dia suka share pasal perniagaan takaful. So dia konsisten 3 bulan, istiqamah setiap 3 bulan dia akan dapat 6 rakan niaga, dia akan dapat RM2,000. Kalau 12 rakan niaga dia akan dapat RM4,000. Ini insentif untuk rekrutmen rakan niaga baru sehingga 31 Mac tahun depan lah. Banyak Cik Amran banyak ni. Banyak tu, ramai yang tak sedar. Macam-macam, depan belakang kiri kanan semua duit, income. Kalau betul-betul rajin. Dengan syarat rajin lah. Okay. Macam saya katakan tadi, sistem latihan kita berterusan dan sistematik di semua anchor boss. Kita panggil anchor boss ataupun cawangan seluruh Malaysia. Kita ada dinilai, anchor boss HQ kita dinilai. Macam saya, anchor boss saya di Ipoh. Semua sama, kita ada sistem yang berterusan. Dan konsisten setakat ni insyaAllah. Seluruh Malaysia ada termasuk Sabah Sarawak. Jadi siapa yang mendengar program ni di Sabah Sarawak, kita pun ada juga anchor boss di sana. Di KK dan juga Tawau. Okay, next. Kita juga ada buat program untuk usahawan, program BOSS untuk usahawan muda, iaitu program BOSS. Kita buat setiap tahun dulu kita pernah buat di Kelana Resort Seremban, dan sebenarnya hujung bulan ni kita juga akan buat Cik Amran, sebenarnya hujung bulan ini. Sepatutnya kan 30 hari bulan ni. Tapi oleh kerana PKP ni kita postpone pada tarikh yang akan datang lah. Bagus ni sebenarnya program ni. Okay, next. Okay, ramai orang, saya nak share pasal ini bila nak join jadi rakan niaga, semua orang nak join. Tapi masalahnya ada yang kata, macam mana nak tahu produk, tak tahu produk takaful ikhlas, tak tahu macam mana nak buat quotation customer, macam mana nak submit case, semua tak tahu kan. Jadi sebenarnya jangan risau. Bila join saja rakan niaga dengan Ikhtisas, kita semua dah ada dah. Kita dah ada Career Induction Program, CIP. Dalam Career Induction Program ni kita bagi basic tentang produk-produk. Dalam takaful ikhlas, kita bagi tahu tentang sistem macam mana nak buat submission. Okay. Jadi jangan risau untuk join kami, kerana kita akan bantu daripada semua sudut lah. Ada tips untuk yang mana yang tak yang zero daripada luar, yang mana nak ambil exam, kita pun ada bagi tips dan teknik persediaan untuk ambil takaful basic examination ataupun TBE. Okay. Next. Okay, slide. Okay. Ini macam mana sistem latihan berterusan dan sistematik kita gunakan untuk mencari rakan niaga baru ataupun wakil baru. Kita boleh juga buat iklan menggunakan penggunaan Job Malaysia. Saya dulu juga pernah buat satu program kerjaya ataupun bus kerjaya bekerjasama dengan Job Malaysia. Daripada situ kita dapat tahu ramai sebenarnya yang perlukan pekerjaan dan kita boleh ajak menjadi rakan niaga. Sebab mungkin ada yang fikir macam mana nak rekrut kan? Tak tahu sumber nak rekrut. Itu salah satunya lah. Okay, ini kita punya Managing Director dan Agency Director di Ikhtisas. Yang mana semua Managing Director dan Agency Director dari Ikhtisas ni boleh bantu untuk coaching dan mentoring seumur hidup kita. Dia boleh bantu sebenarnya. BOD kita Okay. Kita juga ada body system. Maknanya body system ni setiap level sama ada EP, SEP, AD dan MD ni kita boleh bagi bimbingan kepada anak buah kita. Sebab ramai yang takut nak join ni sebab takut tak dapat bimbingan. Kan? Jadi jangan risau, kita ada body system. Okay, next.
Jadi saya menyeru kepada rakan niaga siapa yang baru nak menjadi rakan niaga di SAS di bawah saya ataupun di mana-mana anchor boss yang ada dalam Malaysia, jangan fikir banyak kali, jangan risau tentang coaching, tentang macam mana nak belajar produk, semua kita ada sediakan. Jangan terlalu fikir macam mana nak belajar produk, tak tahu cakap dan sebagainya kan. Ya. Okay. Okay, ni dari segi power of leverage kita punya income. Okay, ini power of leverage. Saya suka yang ni sebab untuk kita tahu berapakah anggaran senario pendapatan, berapakah anggaran pendapatan kita apabila kita jadi MD ataupun AD ataupun SCP, anggaran pendapatan lah kan. So ini dia. Kalau nak cerita detail ni memang agak sukar nak cerita kat sini sebab dia ada pengiraan dia sendiri kan. Tapi ni anggaran sajalah. Apabila kita menjadi SCP, ni contohlah SCP, penghasilan peribadi kita 30,000, penghasilan peribadi kita 30,000, 20% ni sebenarnya 35% kalau personal sale, ini untuk product investment tak silap saya. Kemudian kalau kita rekrut level 1 sampai level 4, inilah pendapatan kita. Berdasarkan pengiraan 10%, 2%, 2% dan 1%. So total 15% dipanggil rekrutmen insentif. Dan ini anggaran pendapatan kita campur personal sale tadi. Personal sale dan campur rekrutmen insentif. Ini anggaran pendapatan kita. Okay. Dan ini memang kena detail. Macam saya sebelum ni kalau ada rakan niaga nak join, saya akan detailkan buat pengiraan tu untuk mereka faham. Okay. Ini submission kalau kita dah ada production, kita boleh submit. By month kita boleh go through. Jangan risau. Okay. Next. Okay. Macam saya katakan tadi, apabila saya suka sebenarnya perkataan ni, from a small seed, a mighty trunk may grow. Jadi macam mana kita nak besarkan pokok kalau kita tak tanam daripada anak benih lagi? Kan? Kita nak hasil. Ya, macam saya katakan, saya selalu cakap pada RN saya, kita nak hasil yang berbeza tapi kita buat kerja yang sama. Boleh ke? Tak boleh kan Cik Imran? Kita nak hasil yang berbeza, nak dapat income yang banyak, kita kena buat kerja lebih lah. Maksudnya pokok ni kita kena baja dia, siram dia, barulah dia mengeluarkan hasil, mengeluarkan buah. Kalau kita biar je, dia takkan dapat hasil pun. Jadi macam tu juga kita sebagai usahawan takaful. Jangan duduk diam. Jangan buat benda yang sama berulang kali tapi harap mendapat hasil yang berbeza. Tak boleh lah. Okay, next. Okay. Ada bimbingan, rasa susah sangat nak gagal lah. Macam Puan Zuraida cakap tadi apa? Terpaksa berjaya lah. Terpaksa berjaya lah. Terpaksa berjaya. Okay, ada masalah server execution fail, maknanya ada masalah dengan rasa internet lah ni daripada komputer Cik Zul, Cik Syah. Jadi kita teruskan kita punya perbincangan ni. Setakat ini mungkin ada orang yang nak tanya soalan, boleh teruskan masuk dalam chat. Chat dan kita sambil tu kita teruskan sama-sama lagi dengan kita punya sesi Zoom YouTube ni. Okay. Mungkin Puan Zuraida nak bagi pesanan. Tadi tu Puan Zuraida dah tengok dah tunjukkan sistem simulasi pendapatan berapa yang akan dapat. Mungkin untuk orang baru mungkin tak berapa nak faham sebab mungkin tengok sepintas lalu, jadi mungkin diorang ni nak kena hubungilah siapa yang ajak masuk dalam kita panggil YouTube ataupun Zoom malam ni supaya mereka boleh bertemu, berjumpa secara alam maya ke, secara berjumpa sendiri macam mana dia punya sistem tu yang kita panggil macam mana sistem upah yang dibayar tu. Sebab inilah sistem yang Puan Zuraida cakap tadi tu, dia berbeza dengan sistem lain yang mana kita boleh generate passive income yang akan dapat recurring. Mula-mula saja kerja susah 2-3 tahun ya. Lepas tu kita boleh dah macam mula-mula ni kerjanya mungkin 2-3 tahun mungkin tak ada kenal
penat lah. Orang lain cuti, kita kerja. Sebab kita ni berniaga tak boleh nak buka kedai 2 jam saja sehari, tutup lah kedai macam tu kan. Jadi kalau boleh kita buka kedai 24 jam kalau boleh. Sebab kalau ramai yang cakap dalam bidang ni, kalau kita kerja betul-betul hard work all out dalam masa 3 tahun, insyaAllah kita boleh relax selama mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kan kalau kita buat betul-betul 30 tahun. Saya sendiri pun kadang-kadang terperanjat juga, macam fikir macam mana saya boleh survive sampai tahun yang 30 tahun dalam bidang ni. Padahal saya rasa saya kerja dulu dalam 2-3 tahun yang betul-betul solid hard work. Dulu saya kerja sebagai jurutera, saya berhenti kerja, saya pun buat part time 6 bulan, lepas tu bulan yang ke-7 saya sebab full time, dan sampailah sekarang. Jadi memang kita nampak kalau kita nampak jalan dalam bidang ni memang menyesal lah. Menyesal apa? Sejak menyesal kita masuk lambat. Masuk lambat. Kenapa kita buang masa jadi jurutera 7-8 tahun sebelum dah kita buat keputusan nak buat benda ni. Walhal kerja makan gaji ni bukan senang. Dengan politik, politik pejabat lagi lah, dengan kerja all out lah macam-macam. Kadang-kadang bulan Ramadan pun orang lain pergi solat tarawih, kita terpaksa kerja kat office buat tender, buat kontrak. Jadi macam-macam lah kerjaya. Kalau kita orang yang dah biasa makan gaji, dia faham lah macam mana. Orang lain kita buat tender, dapat kontrak, dia pun orang lain yang pergi overseas, pergi melawat kilang di overseas, di Jerman, di Europe macam-macam. Kita ni jadi orang-orang yang tengok je lah bos-bos kita pergi. Jadi banyaklah yang kita panggil kerja makan gaji ni pada saya sangat stres. Sangat stres. Pada peringkat mula-mula tu memang best lah sebab benda yang baru. Tapi lama-lama tu kita rasa dia punya banyak stres tu dari segi hubungan antara manusia dengan manusia lah. Kalau kerja teknikal tu kita rasa macam okey saja. Saya rasa sekarang ni Cik Syah dah masuk balik. Sistemnya apa, kita teruskan juga. Mungkin kita boleh buka kepada soalan kot Cik Amran ya. Ya, kita dah hujung program. Kita dah nak habis sebenarnya. Kita dah habis. Ada kalau siapa-siapa yang ada soalan tu boleh masuk dalam chat dalam Zoom ke ataupun dalam YouTube kita, boleh tanya di situ. Betul. Kalau ada soalan tentang diri saya ke ataupun nak tanya pasal ikhtisas, boleh pergi ruangan chat lah. Okey, mungkin Puan Zuraida boleh ceritalah semasa sampai sekarang ni apa cabaran sangat besar untuk kita nak berjaya dalam bidang ni, sebab ni untuk orang baru lah, terutamanya orang baru yang mana yang belum start lagi, dan juga kepada orang yang dah lama dalam bidang ni, mungkin dah 10 tahun dah. Mungkin dah 10 tahun, mungkin 5 tahun, tapi tak nampak juga dia punya hasil dia tu. Apa sebab tu? Okey, mungkin sebenarnya Cik Amran kan semua orang tak sama cabaran dia. Sebenarnya cabaran ni bukannya dalam industri takaful saja. Kita kerja makan gaji macam Cik Amran cakap tadi pun cabaran juga sebenarnya. Cabaran dari segi masa, drag masa, apa sahaja yang kita buat, kerja makan gaji ke, bisnes ke, tetap ada cabaran. So especially bila kita buat perniagaan dalam menjadi usahawan takaful, memang cabaran sangat-sangat hebat. Bagi saya kan, cabaran paling hebat adalah dalam diri sendiri. Bukannya cabaran daripada prospek, bukan cabaran daripada family dan sebagainya. Ya, still ada cabaran family, prospek dan sebagainya, tetapi cabaran paling berat adalah diri sendiri. Nak bangun pagi, nak keluar jumpa orang, kan? Nak konsisten hantar kes setiap hari, nak bagi ada prospek yang akan kita jumpa. Sebab kadang-kadang rejection orang sikit je kita dah down. Sebenarnya diri kita yang kita kena kuatkan dulu untuk kita berdepan dengan cabaran tu. Itu je sebenarnya. Emosi tak stable ya. Ya, emosi tak stable. Suka salahkan semua pihak lah. Salahkan family, salahkan prospek, salahkan kawan-kawan. Ramai rakan niaga yang nak berniaga kena ada kawan. Saya dulu kan Cik Amran, saya tak ada kawan pun. Bila join takaful ni kita akan kurang kawan. Ya, betul. Jadi tak perlu ada kawan pun untuk kita buat bisnes takaful ni. Tak perlu ada partner pun. Kita pergi je sendiri. Kita bina kawan baru di kalangan kita punya klien-klien kita. Betul. Jadi macam mana nak atasi cabaran tu dalam diri kita tu, bagi saya adalah push factor dalam diri kita. Apa push factor kita sebenarnya?
Apakah yang menolak kita untuk kerja kuat sampai dapat impian kita tercapai? Clearkan dekat situ dulu. Jadi membuatkan push factor tu menolak kita ke depan, dan bila ada cabaran pun kita tak rasa susah. Okey, ada soalan ni, ada soalan Puan Zaidah daripada Cik Amirul Pavik. Pavik bunyi macam orang Czechoslovakia ni, orang Slovakia. Okay, apakah amalan rohani yang boleh dikongsikan yang selalu Puan buat sehingga berjaya, yang istiqamah yang Puan lakukan? Tanya apakah amalan rohani, amalan kerohanian, ada ayat-ayat power ke? Ya ke? Jadi sebagai orang Islam, sebenarnya bagi saya tak adalah spesifik punya amalan. Jadi memang macam biasa, sebagai orang Islam kita jaga solat kita lah. Yang penting jaga solat di awal waktu. Kemudian saya sebelum arwah ayah saya meninggal, dia selalu pesan dengan saya, sebelum turun rumah, sebelum nak start apa-apa aktiviti pada pagi tu, mulakan dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat 1000 dinar itulah yang saya amalkan. Dapat rezeki pada tak sangka-sangka ya. Rezeki tak disangka-sangka. Sumber yang tak disangka-sangka. Rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab kita kena faham, perniagaan takaful kita ni berdepan dengan orang. Kita deal dengan manusia. Bila kita deal dengan manusia, kita kena pegang hati dia. Jadi nak minta dia buat keputusan melalui hati dia tu, kita kena deal dengan pemilik hati lah. Jadi kita kan jangan lupa doa-doa seharian kita, jangan lupa. Satu lagi, jangan kita rasa kita dah bagus. Kita rasa kita dah bagus. Betul. Saya teringat dulu tahun 91 saya masa mula-mula di awal kerja saya dalam bidang insurans ni, saya pernah pergi satu kursus yang dibuat oleh Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah. Masa tu dia jadi penceramah bebas di UIA Petaling Jaya. Dia kata salah satu daripada amalan yang kita sebagai wakil insurans atau takaful masa tu kena buat adalah kena amalkan ayat 1000 dinar ni lah. Supaya kita kena bergantung harapan Allah yang bagi rezeki kita yang kita tak sangka. Kadang-kadang kita jumpa orang ni tak nak, tapi tengok kita dapat daripada orang lain, daripada jiran dia, daripada kawan dia kan. Dia kena istiqamah juga. Amalkan ayat tu pun kena istiqamah juga. Istiqamah juga. Jangan buat sekali je. Itulah dia. Okay, ada satu lagi soalan daripada Acip Rex ni, saya bacakan soalan dia. Nak tanyalah Puan, macam saya ni kerja di BKL, tetap dan berpencen. Perlukah saya berhenti kerja terus atau buat part time dulu? Dia kerja di BKL ni yang dah jawatan ada pencen dah ni. Dia nak pencen lah kan. Okay. Kerja di BKL tu government. Bagi saya, kalau dah selesa dengan kerja sekarang, komitmen pun okey kan, financial pun okey, teruskanlah, mungkin boleh buat part time bagi saya. Macam senario saya dulu, saya masa tu memang tak ada kerja, baru saya resign mengajar dan saya memang mencari bisnes. Jadi saya tak nak buat part time. Saya nak fokus. Sebab saya tak boleh fokus banyak benda. Ada orang yang boleh fokus 2 kerja. Tak ada isu sebenarnya. Boleh je. Betul. Boleh, tak ada masalah. Dan saya sendiri pun memang ada ejen bersama saya dulu yang kerjanya di government di kerajaan. Ada yang masih lagi buat secara part time dan ada juga yang terus buat full time bila dia nampak dia punya hala tuju tu lebih baik, lebih besar. Dan kita nampak kita punya CEO kita sendiri pun di Iktisan ni memang dia adalah seorang yang berpangkat besar, jusra di kerajaan dan sanggup tinggalkan dia punya tu kerajaan. Dan saya sendiri pun asal usulnya saya pernah bekerja dengan kerajaan, memang kontrak pun dengan kerajaan, dengan JPA, dengan kerajaan. Saya pernah bekerja dengan hospital universiti. Dan lepas 2 tahun saya resign, saya terus keluar sebab saya nampak peluang saya kerja sendiri lebih besar daripada semakin gaji. Dan saya sanggup bayar kos RM70,000 kepada kerajaan Malaysia untuk sebab BIA saya punya scholarship beasiswa masa luar negara dulu. Okey, ada soalan lagi daripada Zack Lee. Puan Zuraidah, majority clients Puan, adakah Puan access dan secure dari natural market atau referral markets atau cold call markets? Boleh faham kan soalan tu? Okey. Maksudnya nak tahu market mana yang saya biasa pergilah. Ya, betul. Sebenarnya saya tak adalah hadkan market yang mana yang saya nak pergi. Saya cuba semua market.
Saya cuba market government, apa nama, upper market dan lower market semua saya cuba. Tetapi sampai satu masa saya dah, contoh saya biasa dengan market government. So saya akan pergi market government sajalah sebab saya dah ngam dengan market tu. Jadi customer saya dulu 80% adalah government sector. Sehingga sekarang bila saya join Ikhtisas pun customer saya masih lagi government sector. Sebab saya suka membuat method payment secara bayaran potongan di ruang angkasa. Selamat. Ruang angkasa ni cantiklah simpanan bayaran, tak adalah lapse. Ya, betul. Jadi kita kena sesuaikan dengan market apa. Kita try semua market dulu sebenarnya. Saya pernah try market yang market orang bisnes pun ada, market swasta, tapi tengok banyak berlaku legislation, so saya beralih kepada market government. Dan market government saya melihat sangat-sangat senang untuk kita close deal mereka nanti. Senang. Sebab ada juga orang yang persepsi, dia kata market kerajaan ni susah sebab dia kata masih ada pemikiran ada pencen, ada hospital, ada welfare kebajikan tu sudah diberi ada, tak ada. Sebenarnya kalau kita pergi betul-betul deep dekat market government, tak semua orang, tak semua government yang ada coverage by company sebenarnya. Ramai yang zero protection dan mereka memerlukan kita. Betul. Betul. Memang banyak lagi lompong yang tidak di sebenarnya banyak sangat lagi. Kita je tak pergi. Okey, ada satu soalan ni daripada Cik Maliki Muhammad Daud ni, jauh ni daripada Sik Kedah ni. Ada tanya, bila puan hijrah ke Ikhtisas, bagaimana dengan pendapatan di takaful? Saya kat takaful yang lama dulu, adakah start balik semula ataupun boleh juga dapat daripada yang lama-lama tu? Ini kena PM tepi ni Cik Maliki ni. Sebenarnya saya ni macam mana cakap, disebabkan semangat saya yang kuat nak berhijrah, disebabkan sistem tu, dia sebenarnya kita kena percaya pada sistem. Saya percaya kepada sistem dan Ikhtisas ni, saya akan dapat pendapatan yang lebih lagi di masa-masa akan datang. Jadi sekarang baru 3-4 bulan tak boleh compare lah dengan pendapatan yang dulu kan. Sekarang, tapi saya sangat percaya dia boleh bawa saya pergi lebih jauh nanti. Sebab bila saya join takaful sebelum ni, masa 2010 pun, saya pun tak tahu pendapatan saya boleh capai 20,000, 30,000 sebulan dulu. Pendapatan saya mula-mula dulu 200 lebih je commission kan. Tapi bila kita istiqamah dan kita percaya apa yang kita buat, percaya kepada company, dia akan bawa kita pergi jauh. Apatah lagi dalam Ikhtisas ni. Kita dah nampak dah sistem tu. Percaya dulu dan kita buat je. Betul. Itu bagi saya. Betul. Saya pun teringat juga soalan Encik Maliki ni. Saya dulu bekerja dengan satu company, boleh cakap lah sekarang ni company yang warna merah tu kan, yang ada gunung tu, dia punya simbol tu. 16 tahun kerja sana dan saya punya pangkat masa tu adalah group agency, dia panggil agency director lah tu. Jadi pangkat sama macam group agency manager. Jadi income tu memang boleh kata pada saya sangat dahsyat lah, sangat tu. Tapi bila saya hijrah ke buat takaful sebab nak kepada Islam, saya start dengan kosong semula. Kenapa kita sanggup tinggalkan yang boleh kata boleh tahan lah, kata dia punya pendapatan tak disangka-sangka, tak, memang tidak pernah impikan pendapatannya. Tapi bila kita start baru dengan takaful ikhlas, kita start dengan kosong. Tapi saya berpandukan satu ayat Quran dan surah An-Nisa ayat 100 tu. Bila saya baca ayat tu, dia kata kalau siapa yang betul-betul ikhlas hijrah ke jalan Allah, Allah akan luaskan kita punya jalan dan peluang tu, dan insyaAllah Allah akan ganti balik dengan rezeki lebih besar lagi. Jadi saya memang betul-betul yakin dengan ayat tu. Orang kata bila masuk takaful ikhlas ni tahun 2003, sujud syukur. Dan kita boleh nampak bila kita punya perjuangan tu betul-betul nak kepada dakwah Islamik punya cara perancangan keuangan ni, Allah bantu kita sekejap saja. Saya tak sampai setahun dah mula nampak hasil dah lah. Jadi itulah sebabnya kita kena yakin bila kita buat ni dengan bantuan Allah, kita ada yakin kita buat kerana untuk akhirat juga, bukan untuk dunia saja. InsyaAllah Allah akan pemudahkan. Jadi jangan takutlah bila kita nak buat sesuatu tu, jangan kita rasa macam sayangnya kita nak lepaskan pendapatan kita, gaji kita yang 2-3 ribu sebulan, 10 ribu sebulan. Ada yang kawan saya tu pendapatan dia 20 ribu sebulan, sanggup berhenti, resign. CEO public listed company boleh resign masuk buat takaful ni. Kan? Kenapa seorang CEO sanggup berhenti kerja, pendapatan dia 20 ribu sebulan?
Jadi kita yang pendapatan 2-3,000 pada saya tak adalah rasa berat sangat kalau kita nampak orang yang sanggup berhenti kerja. Macam itulah, potensi sangat besar sebenarnya untuk siapa-siapa yang tahu dan sanggup berusaha. Okay. Kita sekarang ni dah masuk dekat 2 jam dah, lama sangat dah kita rasa kita ni sembang santai dah lebih dah setahun lebih daripada 1 jam. Ada kita bagilah dalam masa 2-3 minit ni soalan-soalan yang terakhir, kalau ada apa-apa siapa lagi nak tanya. Kita tunggu dalam live chat ni, kalau tak ada kita dalam masa 2-3 minit kita akhirkan lah. Kalau sebab rasanya ada masalah teknikal daripada host kita Encik Syah. Sampai sekarang ni rasa tak ada, dan kita sudah pun sampai kepada slide yang terakhir kita kalau tak silap tadi, sebab dia slide yang terakhir itu lebih pada untuk siapa-siapa yang rasa berminat nak tahu lebih lanjut, sila sama ada masuk ke website Ikhtisas dan daftar online di situ, daftar nama dan awak daripada Rusetia HQ Takaful Ikhtisas ni akan bagilah siapa-siapa yang orang yang boleh kita hubungi kemudian. Dan siapa yang ada di Ipoh, memang itulah kawasan Puan Zuraidah kita di situ. Betul. Jadi kalau nak join kami di Ipoh, boleh datang ke anchor boss kami di bawah Taqwa Well Advisory. Ya, ataupun boleh cari kami, saya di bawah Taqwa Well Advisory ada beberapa orang leader di bawah saya, dan boleh hubungi mereka juga. Di bawah Taqwa Well Advisory, dan saya sendirilah di Ipoh. Yang mana bukan Ipoh sajalah, seluruh Perak boleh hubungi kami di bawah Taqwa Well Advisory untuk menjadi rakan niaga. Jadi rasanya tak ada lagi lah orang nak hantar soalan dalam channel chat YouTube ni. Jadi ada apa-apa kata-kata terakhir daripada Puan Zuraidah sebelum kita akhir? Saya rasa memang apa kita malam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Puan Raudah dari Sik Kedah. Puan Raudah. Saya nak tanya saya nak tanya Puan Zuraidah Harun. Okey. Macam mana kita nak kekal momentum, sentiasa semangat, tak ada down, tak ada sedih-sedih dalam kita jadi seorang new agent yang baru, bekerja seorang, no team. Kita nak kekalkan semangat tu macam mana? Apa langkah pertama, apa permulaan dia, step dia permulaan, macam mana kita nak buat supaya kita kekal dalam kedudukan yang satu saf yang sama? Itu soalan saya. Terima kasih siapa yang tanya ya. Mungkin saya tak kenal Puan. Pak Raudah. Raudah Agensi ya. Okey. Bagus, saya rasa Raudah Agensi ni memang top performer juga ni banyak hantar kes ni kan. Tahniah sangat aktif dia. Sangat aktif Raudah Agensi ni, saya tengok dalam grup. Okey, sebab saya dalam grup tu saya silent reader je, saya tengok je semua orang kan. Jadi tak adalah tip banyak mana pun, saya pun tak adalah hebat mana ya, saya pun tak hebat. Tetapi apa yang saya buat, itu macam saya katakan, perniagaan ni sebenarnya kita hanya perlu kuatkan diri kita. Kita tak boleh depend kepada partner untuk kita bergerak jauh. Tak boleh depend kepada partner untuk kita buat sale, tak boleh depend kepada partner untuk kita rekrut. Bergantung pada diri kita. Sebenarnya cari balik push factor. Bagi saya lah kan, Puan, cari balik push factor kita apa sebenarnya. The big why. The big why, a big why, kenapa kita join Takaful? Itu dia. Dan juga push factor kita apa. Kalau kita dapat big why, kita akan tak ada rasa nak down dah. Down tu boleh 5 minit, 10 minit. Bagi saya semua orang ada melalui fasa-fasa kedaunan tu kan. 5 minit boleh, kemudian bangun balik. Pause sekejap, kemudian play balik. Sekejap. Tapi cari balik big why. Kenapa? Kenapa kita join Takaful? Kedua, push factor kita siapa? Anak-anak mungkin. Anak-anak adalah push factor kita untuk kita kerja kuat. Nak ubah hidup mereka. Cari balik yang tu dan kita tidak ada reason untuk kita down. Bagi saya yang tu cukup kuat lah. Okay, thank you Puan Zuraidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Raudah tahu kan apa itu push factor. Orang yang boleh macam selalunya ahli keluarga kita lah yang menggerakkan kita untuk kita nak bekerja, anak ke. Saya sekarang ni yang push factor saya hanya anak saya 4 orang. 2 orang dia tahfiz. Anak yang sebelum tu impian dia suruh saya bawa dia ke umrah. Itu saja push factor saya. Betul. Sudah kuat lah tu. Baru 12 tahun. Yang 4 tahun pun dah tarik kaki dah suruh
ibu pergi umrah. Anak-anak tu memang perspektif yang kuat lah sebenarnya. Ya, buat masa sekarang lah, alhamdulillah lah anak-anak so far okey. Ya, sampai ada mak, sampai ada ayah tu pun faktor yang buat kuat jugalah. Betul. Jadi memang kena adalah setiap orang mesti ada dia punya push factor, dia punya big why, dia punya yang dipanggil ataupun kita panggil jerung lah, yang nak kejar daripada belakang. Jadi dia letih pun dia akan buat kerja juga, tak ada rasa penat lagi lah. Okay. Betul. Okay, ada lagi yang nak tanya setakat ni kita rasanya kita boleh stop quote setakat ni kalau tak ada orang nak tanya. Kita jadi dah lewat sangat dah ni rasanya. Lewat sangat lah. Jadi kita lewat sangat dah ni kan. Kita ucap terima kasih banyak-banyak lah kepada Puan Zuraida kita yang sanggup bersama kita selama dekat 2 jam ni, dan juga kita punya ahli-ahli penonton, pendengar kita bersama kita dalam 2 jam. Semoga kita dapat bermanfaat. Kalau kita rasa bagus daripada apa yang saya belajar, daripada mentor saya semua kan, kita jangan lupa buat learning points. Tulis balik learning point apa kita belajar malam ni supaya kita boleh ulang kaji ilmu ni. Kita belajar secara repetition, secara ulang-ulang, dan benda ni akan masuk dalam minda kepala sedar kita dan kita amalkan. InsyaAllah kita akan dapat banyak manfaat. Banyak saya dapat malam ni daripada perkongsian tips-tips yang boleh kata rahsia lah daripada Puan Zuraida kita. Jadi seorang hebat, ambil masa tak sampai 10 tahun pun, 2-3 tahun dah jadi $1 million table. InsyaAllah boleh buat. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita sudahi semua dengan tasbih kafarah dengan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan, dan hari Jumaat ni kita ada sembang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. Kita jumpa.